Assalamualaikum, nama saya Nuni Surati binti Azman, nombor metrik 278858. Di sini saya akan menerangkan berkaitan dengan tujuan kumpulan. Bentuk kaunseling kelompok adalah penelitian tinjauan dan penggunaan kaedah perbincangan mengenai topik pelibatan semua pihak yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh pelajar sejak mula pandemik COVID-19. Sesi kaunseling kelompok dijalankan untuk membantu klien mengatasi masalah pembelajaran online berlangsung dan memastikan ia berkesan dan berjaya mencapai matlamat sesi. Selain itu, saya akan menerang berkaitan dengan penyataan kumpulan. Sejak pandemik COVID-19, wujud banyak perubahan norma baru. Dalam segi pembelajaran, sangat mempunyai perubahan yang ketara. Mereka mula belajar secara atas talian. Penutupan sekolah akibat COVID-19 dijangka memberi impak negatif pada pendidikan. Menurut laporan, COVID-19 telah meninggalkan kesan teruk terhadap pendidikan di semua peringkat pembelajaran. Ia meninggalkan impak negatif berpanjangan terhadap pendidikan. Pelajar akan mengalami masalah mental akibat screen exposure terlalu lama. Ia akan menyebabkan pelajar susah nak tidur dan wujudnya gangguan emosi dan masalah mental yang tidak sihat. Oleh itu, pelajar memerlukan bimbingan atau bantuan daripada orang yang memahami keadaan mereka agar dapat membantu mereka mengatasi masalah atau gangguan mental yang dihadapi oleh mereka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. dan rakan-rakan. Nama saya Nurin Adriana Wafa binti Abdul Aziz, nombor metrik saya 278950. Dan sasaran yang telah kami fokuskan ialah golongan remaja yang mengikuti kelas secara atas talian. Penyertaan tertumpu ini adalah penyertaan yang mana mereka mengikuti kelas secara atas talian sama ada dari segi akademik ataupun bukan akademik. Tumpuan ini juga diberikan kepada faktor-faktor remaja yang mana mengalami masalah mental. Hal ini akan mempengaruhi prestasi akademik para pelajar dan faktor persekitarannya. Oleh itu, peranan kaunselor adalah membantu mereka mengenal pasti simptom-simptom yang menyebabkan tekanan dan depresi. Pendekatan teori, tujuan perundingan atau perbincangan kumpulan adalah untuk mengkaji tahap kesihatan mental yang dihadapi oleh pelajar. Penyelidikan ini memberi tumpuan kepada hubungan antara pembelajaran dan kesihatan mental serta cara mengatasinya. Di samping itu, satu lagi perkara penting adalah untuk mengenal pasti punca utama masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh 85% pelajar tanpa mengira status, agama, usia dan sebagainya. Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan munculnya gangguan kesihatan mental. Antara pendekatan teori yang boleh dikaitkan dengan topik yang dipilih adalah teori tekanan, iaitu stres. Teori tekanan ini dipelopori oleh Hans Selye pada tahun 1936. Beliau mencipta sebuah konsep atau idea baru di bawah teori tekanan pada tahun 1956. Idea teori tekanan tersebut adalah satu proses 3 peringkat atau lebih dikenali sebagai General Adaptation Syndrome, GAS. Beliau menyatakan bahawa tekanan luar kita mula bertindak balas dengan mengerahkan sumber fizikal diri untuk menangani atau melarikan diri dari tekanan tersebut. Beliau juga mengatakan bahawa kesihatan mental terbahagi kepada 3, iaitu stres, anxiety dan depression. Jenis model stres ini boleh diguna dalam menentukan kriteria pembinaan instrumen terutamanya berkenaan dengan tahap tekanan atau kesihatan mental dalam kalangan satu kumpulan tertentu seperti topik kita. Hans Selye sebagai pengasas teori tekanan juga menyatakan bahawa tekanan sentiasa wujud dalam kehidupan manusia. Sekiranya tidak, keadaan seseorang individu boleh disamakan dengan kematian. Hai semua, saya Nita Rajan hari ini akan membentangkan tentang struktur kumpulan. Bentuk kaunseling kelompok adalah penelitian tinjauan dengan kaedah pemerhatian serta penggunaan kaedah perbincangan mengenai topik kesihatan mental pelajar semasa pembelajaran. Beberapa batasan kajian dikenal pasti dalam kajian ini. Pertama sekali adalah kajian tinjauan ini tidak memerlukan lokasi penyelidikan. Di samping itu, tiada masa dan kos dibazirkan bagi menjalankan penyelidikan yang melibatkan pelajar tersebut. Ahli-ahli kelompok
dipilih berdasarkan latar belakang pendidikan masing-masing dan ini menjelaskan bahawa pelajar-pelajar UUM iaitu Universiti Utara Malaysia adalah struktur kumpulan yang sesuai untuk melibatkan diri dalam kaunseling. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Izni binti Banun. Nombor matrik saya 279196. Kali ini saya akan menerangkan tentang pendekatan kepimpinan yang digunakan di dalam sesi kaunseling kelompok. Di dalam sesi kaunseling kelompok, peranan ketua kumpulan atau ketua kelompok sangat memberi kesan kepada pembentukan kumpulan untuk menuju kejayaan. Namun begitu, di dalam konteks ini saya tidak akan menerangkan tentang peranan ketua kelompok. Malah saya akan menerangkan tentang pendekatan kepimpinan yang digunakan. Pendekatan kepimpinan mempunyai 3 jenis iaitu autokratik, demokratik dan juga bebas. Bebas juga dikenali sebagai laissez-faire. Setiap jenis pendekatan ini mempunyai ciri yang berbeza, di mana autokratik lebih kepada berpusatkan kepada ketua kumpulan dan setiap tujuan serta hala tuju kumpulan bergantung sepenuhnya di bahu ketua kumpulan. Selain itu, pendekatan kepimpinan jenis demokratik. Pendekatan jenis demokratik lebih menumpukan kepada perkembangan ahli kelompok di samping memegang prinsip untuk menghormati setiap ahli kelompok, malah ketua kelompok. Pendekatan ini lebih terbuka dan menghargai setiap ahli yang berada di dalam sesi kaunseling tersebut. Seterusnya yang terakhir iaitu adalah pendekatan gaya bebas atau laissez-faire. Pendekatan ini lebih kepada perbualan santai dan tidak berupaya untuk mengembangkan sesi kaunseling kelompok. Hal ini kerana ketua kelompok tidak dianggap sebagai ketua kumpulan, malah sebagai ahli biasa dan ia juga bertumpukan kepada perkembangan sosial sahaja. Oleh hal yang demikian, kami sekumpulan berpakat untuk menyetujui dalam menggunakan pendekatan jenis demokratik agar mampu memberi kesamarataan kepada setiap ahli kelompok di dalam sesi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Nur Syafiqah binti Nur Syam. Saya akan membentangkan mengenai faktor terapeutik. Berdasarkan sesi kaunseling yang telah kami lakukan, kami dapati terdapat beberapa faktor terapeutik. Yang pertama adalah universal. Universal ini di mana ahli kelompok menghadapi situasi masalah yang sama. Perkara tersebut dapat menjadi sumber kelegaan kepada mereka kerana mereka merasakan bahawa orang lain turut memahami apa yang dilalui olehnya. Yang kedua adalah kesepaduan. Kesepaduan ini dapat dilihat apabila semangat kekitaan dalam sesi kelompok ditunjuk, di mana mereka dapat menerima pandangan orang lain dengan baik serta menyokong antara satu sama lain. Hal ini juga boleh menyebabkan kelompok berada dalam keadaan terkawal. Bukan itu sahaja, kemahiran interpersonal yang efektif, gaya kepimpinan dan pengetahuan kaunselor juga menjadi salah satu faktor perkembangan diri ahli kelompok dan dapat mencapai matlamat yang ditetapkan. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan objektif dan sesi yang telah dijalankan pada sesi pertama. Objektif sesi pertama adalah mengenali dan menjalin hubungan yang baik. Yang kedua ialah melatih fokus dan komunikasi antara ahli. Yang ketiga ialah buka peluang untuk mereka kenal antara satu sama lain, dan akhir sekali ialah meningkatkan sikap terbuka dalam kalangan mereka. Aktiviti yang dijalankan dalam sesi pertama adalah hanya membuat pengenalan berkaitan dengan kaunseling kelompok dan perbincangan secara basic sahaja dalam sesi ini. Oleh itu, falsafah yang diinginkan dalam sesi adalah semua orang perlu buka hati untuk mengenali dan menerima orang yang baru agar kita dapat mengenali dan memahami lebih luas berkaitan dengan sikap manusia. Hai, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang sesi kedua kelompok.
Sesi kedua kelompok mempunyai 4 objektif, iaitu yang pertama menekankan kreativiti humanistik dan konektif untuk membuat rancangan sesi. Seterusnya untuk membawa kesedaran tentang pengharapan diri sendiri di masa hadapan. Untuk mengharmonikan hubungan setiap ahli kelompok, dan yang terakhir adalah ahli kelompok berkongsi idea, pengalaman dan kemahiran untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Agenda sesi pula lebih kepada sebuah permainan terapi emosi, di mana setiap ahli kelompok diminta untuk menggambar satu corak atau apa-apa yang sukar untuk digambarkan, kemudian dicantum untuk mendapatkan gambaran. Namun begitu, ketua kumpulan mengambil pendekatan untuk mengoyak sedikit cantuman bagi melihat reaksi mereka, dan ketua kumpulan menyimpulkan bahawa kejayaan sukar untuk dicapai jika kemarahan dan kecewaan menjadi perunding pertama yang menjadi perunding pertama dalam setiap aspek yang mereka hadapi. Seterusnya adalah rancangan sesi ketiga dalam sesi kaunseling kelompok, iaitu kami mengadakan aktiviti yang bertemakan fantasi kejayaan. Objektif aktiviti adalah dapat meningkatkan konsep diri peserta, menggalakkan peserta menikmati erti dan perasaan sesuatu kejayaan, pelajar akan mula berfikir tentang masa hadapan. Seterusnya agenda sesi itu di mana ketua kumpulan meminta ahli kumpulan untuk membayangkan bahawa suatu hari mereka merasa gembira di dalam kehidupan mereka, dan kegembiraan itu adalah merupakan satu kejayaan. Kemudian ketua kumpulan pula meminta ahli kumpulan mengingatkan kembali mengenai kejayaan itu dan sedarkan diri mereka. Penutup rancangan sesi ini di mana kaunselor meminta ahli kumpulan untuk menceritakan perasaan mereka setelah melakukan aktiviti tersebut. Saya rasa setakat itu saja. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Objektif bagi rancangan sesi keempat adalah ahli kelompok dapat berfikir secara kritis dalam melakar lukisan yang diinginkan oleh mereka pada masa hadapan. Ini merupakan aktiviti yang akan dijalankan pada sesi yang keempat, di mana mereka dapat mengatur strategi dalam perubahan diri agar mencapai masa depan yang diingin. Sesi akan dimulakan di mana kaunselor akan mengedarkan kertas A4 kepada semua ahli kelompok dan menerangkan aktiviti yang akan dijalankan. Itu ahli kelompok akan mula melakar masa depan yang diidamkan, dan kaunselor akan meminta ahli kelompok menerangkan lukisan yang dilakarkan. Dengan itu, kaunselor akan merumuskan semua lukisan yang dilakarkan oleh ahli kelompok bagi menjalankan aktiviti penutupan. Falsafah untuk sesi keempat adalah jangan berputus asa dengan apa yang hendak dilakukan. Rancangan sesi kelima. Sesi kelima ini berlangsung selama 1 jam yang bertajuk Muhasabah Diri. Peralatan yang digunakan adalah muzik, speaker dan kertas A4. Objektif sesi ini adalah untuk menilai semula kehidupan dan masalah yang akan berlaku pada diri. Keduanya menekankan peranan dan jasa ibu bapa kepada setiap ahli kumpulan. Ketiganya adalah merapatkan lagi hubungan antara ahli kumpulan selepas sesi tamat. Akhirnya, objektif sesi ini adalah untuk memberi ruang kepada ahli kumpulan untuk berkongsi dan menyatakan harapan sebelum sesi tamat. Sesi ini bermula dengan ahli kumpulan diminta untuk bersedia dan berada di dalam kedudukan yang tenang dan selesa. Ahli kumpulan diminta untuk bernafas dengan tenang dan kosongkan fikiran. Kaunselor membimbing sesi penghayatan dengan mengenang kembali apa yang berlaku kepala ahli kumpulan. Ahli kumpulan diminta untuk membayangkan wajah ibu bapa mereka dan mengucapkan ayat seperti saya sayang kedua-dua ibu bapa saya kerana, dan sambungkan ayat tersebut. Ahli kumpulan seterusnya diminta untuk menulis harapan kepada ibu bapa mereka. Refleksi dibuat terhadap aktiviti yang telah dilalui sepanjang sesi kaunseling diadakan. Okey,
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin sesi 6 yaitu penutup, penilaian dan tindak lanjut. Di sini terdapat activity yang pertama yaitu terungkapnya kesan akad tentang pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya terungkapkan hasil kegiatan kelompok yang telah dicapai dan selanjutnya ada terumuskannya kegiatan lebih lanjut. Lalu aktiviti yang terakhir yaitu tetap dirasakannya hubungan kelompok dan rasa kebersamaan kegiatan setelah berakhir. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembentangannya terkait dengan aktiviti penutup terakhir untuk keseluruhan proses kumpulan. Di sini ketua kumpulan akan memberitahukan kepada seluruh ahli kumpulan bahwasanya kegiatan ini akan berakhir. Terus ketua kumpulan akan menanyakan tentang perasaan ahli kumpulan tentang proses yang sudah dilakukan, proses konseling kelompok yang sudah dilakukan. Oke, selanjutnya ketua kumpulan akan menanyakan tentang saran, kesan, dan pesan kepada ahli kumpulan. Oke, selanjutnya ketua kumpulan akan bertanya tentang kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan. Dan yang terakhir itu ketua kumpulan akan memberikan kesimpulan terkait konseling kelompok yang telah dilaksanakan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin alat penilaian dan pentaksiran. Nah, di sini ada contoh dari penilaian dengan judul kepuasan konseli terhadap proses konseling kelompok. Nah, pertama di sini ada identitas, nama konseli, nama konselor, dan di sini ada petunjuk bagaimana cara mengisinya. Yaitu pertama bacalah secara teliti, lalu berilah tanda checklist. Dan dilihat di sini ada aspek-aspek yang dinilai, lalu di akhir ada pesan dan kesan. Nah, penilaian ini digunakan untuk melihat keefektifan dari konseling kelompok.